Okey, contoh kita terus bagi pada contoh. Ada satu garis lurus. Satu garis lurus. Okey. Okey, ada satu garis lurus. Okey, ni dia ni A, ni B. Okey, dan sorry sepatutnya saya buat garis lurus. Okey. Daripada titik A ni kepada titik B ni, dia adalah satu garis garis lurus Okey. Dia adalah satu garis lurus. Jadi macam mana kita nak dapatkan lokus bagi satu garis lurus ini? Dia tak sama dengan lokus bagi dua titik. Kalau dua titik, lokus di tengah-tengah. Tapi garis lurus, macam mana kita nak dapatkan lokusnya, dan kamu kena tahu ada berapa lokus. Yang ni dia lebih daripada satu lokus Dia ada di sebelah atas dan dia berada di sebelah bawah, di mana jaraknya sentiasa sama daripada lokus kepada garis lurus ini. Okey. So kita teruskan. Yang pertama sekali kamu kena ukur mesti kena ada jangka lukis lah. Apa-apa pun mesti kena ada jangka lukis. Okey. Daripada titik A ni, okey. Buka sikit je jangka lukis kamu tu. Okey. Buka sikit je jangka lukis kamu tu daripada titik A. Okey. Buat satu lengkuk pada bahagian sebelah kanan. Okey, dan satu lengkuk pada bahagian sebelah kiri. Okey. Sepatutnya kena panjangkan sikit lah ni garis lurus ni. Tapi saya tak panjangkan, tak apa. Okey. Jadi bila mana kamu dah buat satu lengkungan sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, ambil jangka lukis kamu tu. Pindahkan pada sebelah kiri dulu, lengkung sebelah kiri kamu ni. Sebenarnya dia akan dapat lengkungan tu persilangan dengan satu garis lurus tapi cikgu tak panjangkan garis lurus ni. Sorry Okey. Astaghfirullahaladzim. Okey. Main-main pula. Jangka lukis kamu ni letak pada bahagian tajam ni, bahagian lengkung Okey. Apa yang kamu buat adalah kamu buka sikit jangka lukis kamu lebih daripada titik A. Okey. Ni dia. Buat satu lengkuk pada bahagian sebelah atas. Okey. Dan satu lengkuk pada bahagian sebelah bawah. Okey. Kalau ada soalan boleh respon terus Okey, dah siap kan? Pindahkan jangka lukis kamu pada lengkuk sebelah kanan pula, persilangan dia. Okey. Samalah, kamu buat lengkuk pada bahagian sebelah bawah dan juga satu lengkuk pada bahagian sebelah atas. Okey. Pindahkan jangka lukis kamu. Okey. So kamu dapat kat sini. Okey. Dapat dekat sini satu garis lurus bila kamu sambungkan persilangan kamu Okey, bila kamu sambungkan persilangan kamu akan dapat satu garis lurus. Okey, macam mana kamu lihat kat sini ni dia. Okey, ni persilangan yang pertama, ini persilangan yang kedua kan, sambungan dia. Okey, C, katakan titik C dan juga titik D lah. So kamu dapat satu garis. Dia sebenarnya garis lurus ni nampak macam sengit sikit tapi dia adalah satu garis lurus menegak. Okey. Sama juga untuk
Allah. Okey. Hilang pula. Sambungkan dia. Okey, sorry ni dia Satu garis lurus. Kemudian pada B pun sama juga. Langkah yang sama, gunakan jangka lukis. Okey. Gunakan jangka lukis. Kompas sorry. Kamu kena buat satu lengkuk juga pada bahagian sebelah kanan. Sama je step dia macam yang A tadi tu. Okey. Buat satu lengkuk pada sebelah kanan dan satu lengkuk pada bahagian sebelah kiri. Okey. Pindah jangka lukis kamu. Ambil daripada lengkuk sebelah kiri daripada titik B kamu ni. Okey. Kan ni kan titik B kamu kan. Okey. Buka sikit jangka lukis kamu, besar sikit pun tak apa. Okey. Buat satu lengkuk pada bahagian sebelah atas dan satu lengkuk pada bahagian sebelah bawah. Okey. Dah siap? Pindahkan bukaan dia masih lagi sama, tak payah ubah pun. Okey. Bukaan dia masih lagi sama, tak payah ubah. Okey. Buat satu lengkuk pada bahagian sebelah bawah dan satu lengkuk pada bahagian sebelah atas. Okey. So kamu dapatlah kat sini. Ada dua persilangan, atas dan juga bawah. Sama juga. Sambungkan sahaja. Gunalah pembaris. Gunalah pensel kamu. Sambungkan kedua-dua persilangan ini. Okey. Ni titik E. Ni titik F. So nampak? Okey. Kamu dapat apa dia ni? Dua garis lurus yang menegak kan? Okey. Bila dah dapat dua garis lurus yang menegak, katakan dalam soalan itu ada satu titik yang bergerak, okey, dengan keadaan jaraknya sentiasa katakan 30 cm. Okey, saya ulang sekali lagi. Ada satu titik yang bergerak dengan jaraknya 30 cm daripada garis lurus AB. So, di sini selepas kamu dah bina dua garis lurus menegak ini, okey, kamu kena ambil jangka lukis kamu, ukurkan titik yang bergerak tersebut, okey, di mana titik yang bergerak tersebut jaraknya adalah sentiasa 30 cm daripada garis lurus AB. Ni dia contoh. Okey. Jaraknya sentiasa 30 cm daripada AB. Okey. Sudah ukur 30, letak pada titik A. Okey. Bina satu lengkuk pada bahagian sebelah atas. Ni dia supaya kamu dapat satu persilangan kat sini. Dengan garis lurus tadi tu. Sama juga dengan bawah. Okey. Bina satu lengkungan supaya kamu dapat satu persilangan. Okey. Sama juga dengan titik B kamu ini. Okey. Alahai. Okey. Bina satu persilangan supaya kamu dapat satu persilangan. Bina satu lengkung supaya kamu dapat persilangan dengan garis lurus. Ni yang pertama. Okey, dan bahagian bawah pun sama. Bina satu lengkuk supaya dapat persilangan. Di antara dua. Di antara lengkungan dan juga garis lurus. Okey. Jadi, kamu dah dapat kat sini. Sini satu persilangan, sini satu persilangan.
Di sini satu persilangan, di sini satu persilangan. Ada 4 persilangan. Langkah seterusnya, okey, kamu akan sambungkan kamu akan sambungkan persilangan ini dengan persilangan ini supaya kamu dapat satu garis lurus mendatar. Sama juga dengan yang bawah. Sambungkan persilangan ini dengan ini supaya kamu dapat satu garis lurus mendatar. Jadi, garis lurus yang mendatar itulah kamu punya locus yang mana jaraknya adalah sentiasa sama. Sentiasa sama daripada garis lurus ini dengan locus ini. Dengan atas pun sama. Okay, tak apa, kita buat dulu. Okay. Ni dia Titik G. Oh. Sengit pula. Okay, kamu akan dapat satu garis lurus. Sepatutnya lurus ni titik G kan. Susah kat sini sebab dia bersambung. Patutnya. Inilah masalah bila guna ni. Okay, sepatutnya lurus tapi cikgu kat sini cikgu dah pernah buat sebelum ni. Dia dapat sengit. Sepatutnya lurus. Sebab guna apps ni payah sikit Saya pun halus. G. Sepatutnya kat sini Alah, kenapa dia dapat kat sini? Inilah dia. Okay, sepatutnya kat sini ni titik G kamu. Saya cuba apa ni? Sudah jadi ni. Sepatutnya kat sini titik G kamu. Astaghfirullahalazim. Okey, titik G kamu kat sini satu. Okey. Tak apalah. Betul lah. Okey, sambungkan ni titik ni sambungkan dengan titik yang ni. Okey, dia dapat garis lurus sini tapi cikgu dapat sengit. Cikgu dah cuba tak boleh juga. Sama juga dengan yang bawah yang bawah ni. Okey, sambungkan dia. Okey, sepatutnya lurus ni. Tapi cikgu dapat sengit. Sepatutnya kamu dapat satu garis lurus juga ni sengit sikit. Okey. Kalau kamu guna buku kamu tu dengan pembaris, dengan pensel, jangan lukis semua, insya-Allah dapat luruslah sepatutnya jarak dia ni daripada locus ke sini sama ke garis lurus ni sama. Daripada garis AB ni ke locus mesti sama. Daripada garis lurus AB ni ke atas ni locus ni mesti sama. Jadi ada dua locus kamu, satu yang di atas ni, okey, satu di bawah. Jadi maksudnya bila ada satu garis lurus, okey. Kalau diberi syaratnya locus itu sentiasa sama jaraknya daripada garis lurus tersebut, bermakna locusnya mesti ada dua Bermakna locus tersebut mesti ada dua. Okey? Tu cara nak faham lah. Kalau sebelum ni kamu belajar yang kedua, bila ada dua titik, locusnya berada di tengah-tengah dan ada satu sahaja locusnya. Okey? Ada satu sahaja locus tersebut. Okey. Tak apa, kita bagi contoh lagi. Okey. Okey, contoh lain Saya padam yang ni.
Okay, contoh dia adalah okay, kita ada satu okay, ni dia kita ada satu bentuk segi empat tepat A B C D. Okay. Dan okay, dan istimewanya okay, dan di tengah-tengahnya ada satu lagi okay, garis lurus kita ada A B C D A B C D ni adalah segi empat segi empat tepat. Okay, di mana di sini soalannya adalah kamu mesti tentukan okay, jika ada titik Z titik Z contohnya okay. Titik Z ni sentiasa bergerak dalam segi empat ini. Okay, titik Z ni titik yang bergerak, sentiasa bergerak di dalam segi empat tepat ini. Ingat titik yang bergerak tu dalam soalan itu adalah locus kamu yang bergerak tu adalah locus. Di mana keadaannya dia bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa sentiasa 15 cm daripada garis lurus DFC. Okey, soalan dia adalah tentukan locus Z yang bergerak dengan jaraknya sentiasa 15 cm daripada garis lurus DFC. Locus tu dia bergerak hanya di dalam segi empat ini sahaja. Jadi, bagaimana kamu nak tentukan kamu punya locus? Kena ingat, syarat ni dia dah bagi tahu. Locus itu hanya berada di dalam segi empat ini sahaja. Kamu dah belajar tadi, kamu dah diterangkan Okey, ada garis lurus DFC kan? Sepatutnya locus kamu kan, bila disebut garis lurus akan ada dua locus. Satu pada bahagian sebelah atas, satu pada bahagian sebelah bawah. Tapi dalam kes ini, locus itu hanya berada di dalam segi empat tepat ini. Maksudnya yang bawah ini tak payah buat. Okey? Maksudnya yang di bawah ini tak payah lagi kamu cari locusnya. Maksudnya locus kat sini adalah pada dalam segi empat tepat ini sahaja. Bagaimana? Ambil jangka lukis kamu. Okey, ukur. Buka-bukaan jangka lukis kamu tu sebanyak berapa? 15 sebab locus kamu yang bergerak itu jaraknya adalah sentiasa 15 cm daripada garis lurus DFC Okey, 15 cm daripada DFC. Okey. Pindahkan kamu punya jangka lukis tadi. Okey, letakkan di mana? Letakkan di titik D kamu. Okey. Kemudian kan, buat satu lengkungan yang bersilang dengan garis lurus di atas ni. Satu. Okey. Dah siap kan? Astaghfirullahalazim. Lagi pula dah. Okey, pindahkan.
Ni yang susah bila guna benda ni. Sokmo tak dapat nak dapatkan tepat tu payah betul lah. Okey, dapat dah. Okey. Pindahkan jangka lukis kamu pada titik F pula. Okey. Ni kalau guna buat kat depan kelas ni senang lah. Bila guna apps ni dia jadi susah pula. Satu kerja pula nak kena. Okey, dapat dah. Okey. Sama juga buat satu lengkungan supaya dapat persilangan dengan kamu punya garis lurus di atas ini, okey? Lepas tu pindahkan kamu punya jangka lukis ini pada titik C pula. Sama juga buat satu lengkungan supaya dapat persilangan pada bahagian sebelah atas ni. Okey, dah dapat Jadi bila dah dapat kat sini, okey, kamu kena sambungkan Kamu kena sambungkan kamu punya persilangan tadi, ketiga-tiga persilangan tadi. Ni kan 1, 2, 3, sambungkan dia. Sambungkan persilangan kamu supaya dapat apa dia? Gunakan pembaris dan juga pensel. Okey, sambungkan persilangan ni. Ni. Katakan titik G, ni titik H. Ni titik I. Bila kamu sambungkan, kamu akan dapat satu garis lurus. Jadi inilah kamu punya locus kamu tadi locus Z kan, kita namakan dia. So locus Z, namakan dia Bila dah siap, kamu mesti labelkan locus Z. Sebenarnya bergantung pada soalan lah soalan mungkin boleh tanya locus X dan sebagainya lah. Tapi dalam kes ni, soalan dia tentukan locus Z. So letakkan, labelkan dia sebagai locus Z. Di mana jaraknya ni daripada locus Z kamu ni, garis lurus mendatar ini adalah sentiasa 15 cm daripada DFC, garis lurus DFC. Yang bawah ni tak payah buat lah sebab dia berada di luar kotak, di luar segi empat tepat. Locus kamu ni syaratnya dalam soalan tadi, okey, jaraknya dia berada di dalam segi empat tepat, sentiasa berada dalam segi empat tepat. Jadi locus kamu yang di atas ini saja. Daripada G ni, titik G sampailah ke titik I kat sini. Inilah locus kamu, garis lurus kamu yang mendatar ini, okey? Setakat ni ada soalan tak? Okey, tak ada Kalau tak ada, cikgu teruskan contoh soalan seterusnya. Okey, dia yang ketiga ni dia susah sikit lah. Tapi kalau kamu nampak step dia tu, macam mana nak dapatkan locus dia, taklah susah sangat sebenarnya Okey, contoh yang seterusnya. Okey. Sama juga kita ada satu bentuk segi empat sama ni segi empat sama. Okey, ini titik A, titik B. Okey. Kita ada titik A, kita ada titik B, kita ada titik C, kita ada titik D Okey. Dan setiap kotak ini, setiap kotak ini mewakili satu unit satu unit. Ni satu unit, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 lah. Sama juga bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang soalan dia tak bagi kamu dalam sentimeter, dia bagi satu segi empat ni, setiap grid tu, setiap baris ni, ni dinamakan satu unit. So kalau nak tahu daripada A ke B ni berapa panjang dia, kiralah satu unit. 2, 3, 4, 5. So ada 5 unit lah panjang dia. Okey. Kadang-kadang soalan dia bagi panjang dia unit, bukan dalam bentuk sentimeter. Jadi bagaimana? Okey, contoh soalan dia kat sini. Okey. Contoh soalan dia saya salinlah, nanti kan kamu apa soalan dia ni. Tak tahu soalan dia apa dia. Okey, kat contoh dia Okey, tentukan. Okey.
Okey, katakan kat sini Z jugalah. Z, okey, ialah satu titik okey, yang bergerak di dalam segi empat. Nampak? Titik tu hanya bergerak di dalam segi empat sahaja. Segi empat sama. Okey. Dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 unit. Okey, dia tak sebut sentimeter, dia sebut unit. 3 unit dari garis. Nampak dia sebut dari garis, bukan dari titik. Dari garis. Okey, dari garis AD. Ni dia soalan dia. Okey. Soalan dia. Okey, Z ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat sama. So Z kamu tu bergerak hanya di dalam segi empat sama ini saja. Kat luar kita tak nak. Okay? Dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 unit dari garis AD. So ni AD. Dia sebut garis bukan titik. Kalau dia sebut 3 unit dari titik AD, maksudnya lokusnya mesti berada di tengah-tengah. Tapi kalau disebut dari garis, maksudnya ni AD kamu kan, dari garis AD, sepatutnya lokus kamu ini ada 2. Sebab dia menegak kan. Bila garis lurus kamu ini menegak, lokus kamu pun mesti berada dalam keadaan menegak. Di sebelah kanan dia 1, di sebelah kiri dia 1. Sepatutnya ada 2, tapi di sebelah kiri kamu ni sudah berada di luar kotak. Jadi tak payah lagi kamu bina lokus kamu di sebelah luar ini. Jadi lokus kamu hanya berada di dalam segi empat sama ini. Bagaimana nak tentukan lokusnya? Dia kata kat sini dia ada syarat. 3 unit. Tadi cikgu sebut setiap satu baris ini adalah 1 unit. Kalau dia kata lokus yang bergerak itu Z kamu itu bergerak 3 unit daripada garis lurus AD, maksudnya lokus kamu juga mesti menegak dan jaraknya adalah 3 unit. Jadi apa yang kamu kena buat? Ambil jangka lukis kamu. Ambil jangka lukis kamu daripada titik A ini. Buka jangka lukis kamu sampai 3 unit. Sampai dapat 3 unit. Mana ni? Ni dia. Nampak? Ini unit yang pertama, ini 2, ini 3. So dapat dah kan? Kamu buat apa? Kamu buat satu lengkuk lengkuk nampak ni. Supaya dapat persilangan dengan garis lurus ini. Pindahkan jangka lukis kamu pada titik D. Sebab dia kata sini garis AD jadi kita fokus pada AD lah. Pada AD. Sama juga buat satu lengkuk pada bahagian sebelah sini kanan. So dapat persilangan. Dekat luar ni tak payahlah. Tadi kita buat kiri pun kita buat kan. Sekarang tak payah sebab syarat dia lokus yang bergerak itu berada di dalam segi empat sama ini. Lokus kamu itu berada di dalam segi empat sama ini. Langkah seterusnya, sambungkan persilangan tersebut. Sambungkan. Ni. Sambungkan persilangan ini. Ni katakan titik E. Ini titik F. Jadi inilah kamu punya lokus kamu. Di mana jaraknya sentiasa 3 unit daripada garis lurus AD. Kat luar ni tak payah buat lah sebab dia dah berada di luar kotak. Kalau kamu buat pun tak ada masalah tapi tak ada markah pun. Sebab yang kita nak di dalam
segi empat sama ini sahaja. Jadi inilah lokus kamu. Labelkan dia lokus Z. Labelkan dia sebagai lokus Z. Okey. Bila dah jumpa lokus, dah bina lokus, namakan dia lokus. Namakan dia sebagai lokus Z. Okey. Inilah jawapan kamu. Okey. Itu saja. Jadi yang menegak ini adalah kamu punya lokus. Ingat, untuk lokus yang ketiga ini, jenis lokus yang ketiga ini, okey, lokusnya, okey, kalau garis kamu ini menegak, macam AD ni kan, menegak, maka lokus kamu juga mesti menegak. Okey, dia tak boleh mendatar, tak sama. Dia mesti sama juga. Kalau lokus kamu ini mendatar, lokus kamu mendatar pula dah. Kalau kamu punya, okey, katakan kalau kamu punya garis lurus kamu ini, kita ambil DC DC contohnya. Okey. Okey, DC kamu ini dia mendatar, bermakna lokus kamu juga mestilah mendatar. Okey, contoh kita buat soalan yang seterusnya. Okey, katakan lokus Z kamu lagi, okey, adalah satu titik yang bergerak di dalam segi empat. Dia sama juga, dia bergerak dalam segi empat, di mana jaraknya sentiasa 3 unit dari DC. Tadi AD kan, sekarang DC. So, ni DC kamu. Maksudnya lokus kamu juga mestilah mendatar di dalam segi empat sama ini. Gunakan jangka lukis. Okey, gunakan jangka lukis. Letak pada titik D. Okey. Letak pada titik D. Okey. Kamu ukur lah ukur 3 unit. Mana 3 unit? Ni dia, dapat dah. Okey. So, dah dapat 3 unit ni. Ni nampak? Daripada D dengan C kan. Ni 1 unit, ni 2, ni 3. So, kat sini. Buat satu lengkungan, okey? Dah siap lengkungan pada titik D. Pindahkan jangka lukis kamu pada titik C pula. Okey, sama juga buat satu lengkungan supaya dapat persilangan, okey? Kemudian kamu sambungkan kedua-dua persilangan ini. Okey, kamu akan dapat satu garis lurus, okey? Kamu akan dapat satu garis lurus. Ni titik apa nama dia? Titik G, ni titik H. Nampak? So, ini lokus Z kamu juga. Okey? Lokus Z kamu ini jaraknya sentiasa 3 unit daripada DC kamu ini, okey? Bawah ni tak payah buat lah sebab dia berada di luar segi empat sama kamu ni. Kita buat yang di dalam saja, di dalam segi empat. Okey, nampak? Lokus dia, bentuk dia sentiasa sama dengan garis lurus DC. Ini kan mendatar kan? Lokus kamu pun juga mesti mendatar, okey? Untuk jenis lokus yang ketiga. Kalau jenis lokus yang kedua, dia terbalik. Ingat tak? Bila kamu dapat satu garis lurus, bila kamu ada dua titik kalau untuk jenis yang kedua, kan? Lokusnya mesti berada di tengah-tengah. Okey. Dan dia, kalau dua titik itu dia dalam keadaan melintang, mendatar, lokus kamu mestilah menegak. Okey. Cikgu dah terangkan dah jenis yang kedua. Kalau dua titik kamu itu menegak, lokus kamu itu mestilah mendatar kan, di tengah-tengahnya. Dia membahagikan dua titik tersebut kepada dua bahagian yang sama panjang kan, lokus kamu itu. Okey. Setakat ni ada soalan. Cikgu bagi hari ni satu je lah satu jenis je lah. Tak sempat lah nak buat lagi satu tu. Sebab langkah dia panjang sikit. Okey. Boleh? Setakat ni. Boleh So, kena ingat sekali lagi, jenis yang ketiga ini lokusnya mesti sama dengan bentuk garis tersebut. Kalau garis diberi AB itu mendatar, lokus kamu itu mestilah mendatar. Maksudnya mengufuk. Okey.
Kalau garis yang diberi itu menegak, maksudnya lokus kamu itu mestilah menegak juga. Dia tak sama dengan jenis lokus yang kedua. Okey? Boleh cek baliklah pembelajaran sebelum ini. Okey? Jadi kalau tidak ada soalan, okey. Cikgu bagi satu contoh lah. Contoh lain sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey. Kita ada okey. Kita ada titik A, kita ada titik B. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan okey, cuba kamu tentukan pada cikgu. Okey. Kamu tentukan pada cikgu lokus X yang mana jaraknya sentiasa. Okey, sebelum tu, lokus X yang bergerak di dalam segi empat sama ini di mana jaraknya sentiasa sama, iaitu 5 unit. Okey. 5 unit daripada garis lurus AD. Mana? 5 unit daripada garis lurus AD. Di manakah lokus kamu? Lokus X kamu itu sentiasa jaraknya 5 unit daripada garis AD. AD. Ni ada Danish, Hargobin, Hazika, Kumar, Lim Jiajin, Muhammad Irfan, Nurin, Sasha, Utaya, Vishalini. Di manakah lokus kamu? Di mana jaraknya sentiasa 5 unit daripada garis AD. Lokus kamu tu mesti menegak ke mendatar? Okey, betul. Menegak. Di mana? Dia mesti menegak sebab garis lurus AD kamu ini menegak. Okey. Garis lurus kamu AD ini menegak, maksudnya lokus kamu juga mesti menegak dan dia mesti berada di dalam segi empat sama. Maksudnya kat dalam ni lah. Okey. Maksudnya ia mesti berada di dalam ini. Tapi di mana? Di mana? Cara dia, okey tak apa, cikgu terangkan pada kamu. Ukurlah, okey. Guna jangka lukis. Kalau tak guna pun tak apa kat sini sebab dia kata unit kan. Dia tak minta kamu kata ukur jaraknya 5 cm. Kalau unit dia dah bagi tahu Biasanya soalan bagi tahu satu garis ni mewakili satu unit. So kiralah ni garis lurus AD. Maksudnya kat dalam ni dia pun menegak. Jadi kamu kena ukur 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah maksudnya. Di sinilah kamu punya lokus kamu. Okey? Cikgu tulis terus. Ni E, ini F. So inilah lokus kamu. Okey, di mana jaraknya sentiasa 5 unit daripada AD. Daripada garis AD. Nampak? 5 unit. Kadang-kadang kita ni advance sikit lah kan. Tak semestinya kena guna jangka lukis. Okey? Kalau dia bagi dalam unit senang.
Ukur je 5 unit. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Inilah lokus kamu. Macam mana nak tahu bentuk dia? Ingat, dia mestilah kalau ini menegak, maksudnya lokus kamu mestilah menegak. Dia tak bolehlah mendatar. Okey, dia mesti menegak, mesti sama. Itu keyword dia. Mesti sama dengan garis dia, bentuk dia, lokus tersebut. Jadi labelkan lokus Z, lokus X kamu. So labelkan dia sebagai lokus X. Okey, lokus X. Siap. So inilah lokus X kamu. Dalam segi 4 sama, okey? Tu je. Okey. Setakat ni ada nak tanya tak? Ada yang tak nampak lagi macam mana nak tentukan lokus. Lokus ni adalah benda yang bergerak. Suatu titik yang bergerak, jaraknya sentiasa sama daripada garis AD kamu ni. Okey. Dia menegaklah lokus kamu ini. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Sebelum cikgu tamatkan kelas kita. Tak ada Okey, sekiranya tidak ada, okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini Lepas ini cikgu akan bagi kamu satu tugasan. Okey, tugasan tolonglah selesaikan yang hadir pada hari ini. Dah hantar pada cikgu. Cikgu cakaplah kat sini. Orang-orang yang sama sahaja yang menghantar tugasan cikgu. Kalau 3 setia dengan 3 usaha ni, cikgu boleh cakap siapa je yang hantar. Sekejap contoh Nurin Nurin yang selalu hantar kemudian Ifan adalah juga hantar. Okey, yang lain tak hantar. Okey, ramai kita ada kat sini walaupun taklah saya boleh cakap setiap kelas tak sampai separuh yang masuk kelas hari ni, tapi tak yang hantar tu tak ramai. Jadi tolonglah hantar Cikgu pun nak marah pun, kamu dah besar dah, tingkatan 3 dah ni. Bukan darjah 3. Okey, tugasan yang diberi patutnya kalau cikgu minta hantarlah cikgu marah pun kan sekejap je. Okey, kamu hantar, lepas tu bila kelas seterusnya cikgu bagi tugasan tak hantar kan. Jadi inisiatif tu kamu lah bukan saya Cikgu cuma boleh kongsikan idea dan juga ilmu yang ada ni. Dan tugasan dan selebihnya kamulah Kita pun tak adalah bersemuka kan. Kelas sebelum ni tak pernah bersemuka pun. Secara atas talian saja. Jadi